Yang pertamanya, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah di atas pelantikan yang dipertua dan timbalan yang dipertua bagi Dewan yang mulia ini. Ucapan tahniah juga saya ingin sampaikan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar dan seluruh ahli mesyuarat kerajaan negeri atas taklifan yang diamanahkan. Syabas saya ucapkan juga kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang kerana dilantik untuk menunaikan tanggungjawab. Dan sebenarnya semua amanah yang ditaklifkan itu adalah suatu taklifan, iaitu satu bebanan, dia bukanlah satu tasyrif, yakni kemuliaan. Timbalan yang dipertua, saya amat berharap agar kerajaan campuran yang bertemakan perpaduan ini dapat memelihara asas perpaduan yang telah termaktub di dalam rukun negara serta menghalang anasir-anasir yang cuba memecah belahkan negeri kita seperti timbulnya persoalan mempertikaikan kontrak sosial yang telah menjadi asas perlembagaan negara kita. Dan suka juga saya nak mengingatkan sepotong ayat Quran. Firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang bermaksud dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di zaman jahiliah bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan kurniaannya itu kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah selamatkan kamu daripada sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Timbalan yang dipertua, setelah mendengar pembentangan Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang bertemakan Perak Makmur Rakyat Sejahtera, izinkan saya untuk memberikan pandangan buah fikiran demi kebaikan rakyat negeri Perak bersama-sama. Dan sudah banyak pandangan dan cadangan daripada adun-adun daripada ahli Dewan Negeri yang lain, dan saya ingin mencadangkan beberapa perkara sebagai perkara yang sangat penting. Yang pertama, saya menyokong penuh pemberian bonus kaki tangan awam negeri yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dan saya mencadangkan supaya ia juga dinikmati oleh semua ahli majlis daerah dan perbandaran dan juga JPKK ataupun ketua kampung yang mana mereka berkhidmat kepada kerajaan negeri. Walaupun dengan hanya allowance RM250 sahaja sebulan, maka sudah tentu kita perlu memberikan suatu bonus juga kepada mereka. Yang kedua, saya ingin mencadangkan supaya pemberian bonus dan allowance khas kepada guru-guru agama dakwah lantikan kerajaan negeri Perak seramai 110 orang. Yang mana guru-guru dakwah ini alhamdulillah dahulunya allowance bulanan yang cuma RM400. Sekarang sudah mencecah RM900 sebulan. Tetapi saban tahun tidak ada bonus ataupun allowance khas tahunan kepada mereka. Sebagaimana guru takmir, sebagaimana imam, bilal dan syiah. Saya cadangkan dipanjangkan juga bonus kepada mereka, guru-guru dakwah yang berkhidmat di dewan-dewan, yang berkhidmat di sektor-sektor yang lain, di mana sahaja selain daripada masjid dan surau, perlu diberikan bonus kepada mereka. Dan saya juga menyokong penerusan yang ketiga, saya menyokong penerusan takaful tabaruk
sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Amat Menteri Besar, iaitu suatu khairat kematian, sama ada untuk yang Muslim ataupun yang tidak Muslim. Cuma saya nak cadangkan supaya ditingkatkan takaful tabaruk itu daripada 500 kepada RM1,000. Kerana pada masa ini, untuk golongan asnaf, penerima bantuan JKM, Baitul Mal, OKU, mereka terpaksa mengambil kos sehingga RM1,000. Kos pengurusan jenazah hari ini sudah mencecah RM1,000. Maka sekiranya kerajaan memberikan takaful tabaruk RM1,000, maka mereka tidak perlu meminta-minta daripada golongan lain. Yang keempat, saya juga ingin mencadangkan supaya kerajaan negeri Perak dapat menyediakan kenderaan yang lengkap untuk semua pejabat agama daerah. Setakat hari ini ada 18 pejabat agama daerah, 10 telah ada kenderaan. Manakala lagi 8 buah pejabat agama daerah, pejabat agama Bagan Serai, Selama, Pengkalan Hulu, Kampung Gajah, Ipoh, Kampar, Bagan Datuk dan Muallim perlukan kenderaan jabatan. Yang mana mereka menggunakan selama ini terpaksa menggunakan kenderaan peribadi. Dan lebih malang lagi untuk menguatkuasakan undang-undang syariah, jangan sampai mereka terpaksa menggunakan van jenazah. Saya pernah ada pengalaman bersama dengan penguatkuasa ni, yang mana ada penguatkuasa sukarela yang terpaksa menggunakan van catering untuk menguatkuasakan jenayah syariah di negeri Perak. Mohon perhatian kepada Yang Amat Berhormat untuk mengambil pertimbangan terhadap permohonan ini. Yang kelima, saya juga ingin mencadangkan agar Elaun Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Negeri Perak atau singkatannya Pencegah Maksiat dinaikkan. Kerana setakat hari ini Elaun sukarela, penguatkuasa sukarela ni adalah RM6 sejam dan maksimanya cuma 3 jam. 3 jam masa itu tidak cukup untuk menguatkuasakan enakmen jenayah syariah kerana ia melibatkan penangkapan, melibatkan siasatan, dia melibatkan pendakwaan. Masa 3 jam sehari tidak cukup untuk mereka berkhidmat sebagai penguatkuasa sukarela. Oleh demikian, saya syorkan perkara ini diambil berat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Ya Tuan yang dipertua, saya juga ingin memohon. Yang keenam ialah supaya guru-guru mubaligh Jabatan Agama Islam di negeri Perak, yang mana mereka bertugas di pedalaman, supaya mereka diberikan elan pedalaman sebagaimana sektor pendidikan dan juga sektor kesihatan, di mana guru-guru dan juga petugas-petugas kesihatan ada elan pedalaman. Bagaimana susahnya mubalik ini masuk ke perkampungan orang asli, berada di sana, mereka berhadapan dengan masalah dan cabaran di pedalaman. Maka saya syorkan juga mereka diberikan elan pedalaman untuk memberikan motivasi kepada mereka dalam melaksanakan tugas dakwah yang mulia ini. Dan hari ini guru mubaligh terdiri daripada iaitu golongan mubaligh for service, contract for service yang dibayar elan 1,300 sehingga 1,400 sebulan tanpa kenaikan gaji tahunan. Maka disyorkan juga supaya mereka juga menikmati gaji minima RM1,500 sebulan dan juga adanya kenaikan gaji tahunan sekurang-kurangnya RM50 setahun. Timbalan yang dipertua, saya ingin juga mencadangkan supaya guru-guru tadika Islam negeri Perak, guru-guru tadika negeri Islam negeri Perak yang mana terdapat 76 buah tadika Islam, dinaikkan gaji mereka kepada gaji minimum sehingga 1,500 sebulan. Sekarang hari ini berdasarkan makluman yang saya terima,
pendapatan mereka bulanan adalah RM1,200 sebulan. Mereka adalah golongan yang sangat setia berkhidmat mendidik anak-anak bangsa yang berumur 4 hingga 6 tahun. Maka suka saya syorkan supaya dia ambil berat tentang pendapatan bulanan guru-guru tadika Islam ini. Yang ke-8, saya ingin mencadangkan supaya kerajaan negeri berusaha untuk membayar gaji 2 bulan cuti bersalin, khususnya bagi guru-guru kafar dan juga guru tadika Islam. Yang mana guru-guru kafar ni apabila mereka bersalin, anak yang pertama diberikan cuti bergaji. Tetapi bila anak yang kedua hingga kelima tidak dapat gaji, mereka bersalin tanpa ada cuti 2 bulan tanpa gaji. Maka saya syorkan supaya kita mengambil contoh daripada pendidikan di peringkat federal, iaitu sekurang-kurangnya 5 kali bersalin mereka diberikan gaji untuk cuti 2 bulan dalam sepanjang tempoh mereka berkhidmat. Timbalan Yang di-Pertua, saya juga ingin mensyorkan dalam syur yang ke-9 ini, alhamdulillah, Lembaga Air Perak Saban tahun mendapat keuntungan yang besar. Dan keuntungan ini perlu dikongsi bersama dengan rakyat jelata. Saya ingin menyarankan agar Lembaga Air Perak dapat memberikan rebate khas kepada bil air masjid dan surau, yang mana air yang digunakan adalah untuk berwuduk dan membersihkan diri daripada najis dan hadas. Saya yakin Yang Amat Berhormat Menteri Besar merangkap pengurusi lembaga pengarah LAP dapat bersetuju dengan pandangan saya ini. Yang ke-10, saya ingin mencadangkan supaya agar kerajaan negeri memberikan bantuan one-off kepada golongan OKU dan ibu tunggal yang berkelayakan mengikut syarat yang ditetapkan. Kerana di negeri Perak ni jarang-jarang golongan OKU dan juga ibu tunggal ni mendapat bantuan one-off daripada kerajaan negeri. Timbalan Yang di-Pertua, di kesempatan perbahasan bajet pada kali ini saya ingin membawa isu-isu bagi Don Terong. Yang pertama, masalah gangguan lalat dan bau. Ya, Terong. Ya, sila. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Speaker, terima kasih kepada Terong. Dan saya tertarik dengan apa yang telah dibahaskan tadi berkaitan dengan allowance ataupun berkaitan dengan diminta untuk dinaikkan allowance ataupun bonus diberikan kepada mereka-mereka yang bertugas di bawah JAIB dan juga kerajaan negeri. Jadi kebetulan juga Yang Amat Berhormat Kota Tampal di sini ada satu yang tidak disentuh. Ada satu golongan dalam negeri Perak ni yang bertugas yang tidak pernah mendapat allowance atau gaji daripada kerajaan negeri. Yang mana mereka ini bertugas sama dengan tugasan imam-imam di masjid-masjid dan surau-surau. Mereka juga mengimamkan solat Jumaat, mereka juga membaca khutbah dan sebagainya. Golongan ini nama dia ialah imam di surau diri Jumaat. Imam di surau diri Jumaat ini tidak pernah menerima sebarang allowance daripada kerajaan negeri. Tapi Bilal di surau diri Jumaat ini menikmati allowance sebagaimana masjid-masjid lain, Bilal di masjid-masjid lain. Jadi setuju tak kalau kita cadangkan kepada kerajaan negeri untuk mengambil perhatian juga kepada imam di surau diri Jumaat. Terima kasih. Terima kasih selama saya ambil dia sebagai sebahagian daripada ucapan saya dan saya sokong penuh pandangan beliau. Berbalik kepada masalah penduduk di Don Terong, yang pertama masalah gangguan lalat, bau dan juga pencemaran air yang menghantui rakyat di Don Terong akibat daripada penternakan ayam dan itik yang dibuat secara terbuka di sekitar Kampung Toh Johan, Kampung Sungai Limau, Batu Sebelah, Batu 10, Terong. Saya mencadangkan kepada pihak kerajaan negeri supaya disegerakan pindaan enakmen peladangan unggas negeri 2005
dengan harapan bahawa pindaan ini mewajibkan supaya kaedah kandang tertutup, bukan lagi kaedah terbuka. Dan untuk makluman sidang Dewan Yang Mulia, setakat hari ini hanya 30% daripada 526 reban ayam di Perak yang melaksanakan reban tertutup, manakala bakinya masih mengamalkan sistem reban yang terbuka, yang menjadi punca gangguan lalat dan pencemaran. Dan saya syorkan juga agar pindaan juga perlu dibuat agar supaya kompaun kesalahan yang dilakukan oleh pihak industri ini dinaikkan daripada RM2,000 sahaja kepada RM20,000, yang mana pengusaha yang kerap melakukan pelanggaran undang-undang pencemaran dalam melaksanakan industri mereka. Yang kedua, masalah banjir termenung di Padang Kampung Padang Serai yang menjadi sempadan di antara dua Don Terong dan juga Don Pengkalan Baru. Ia juga berada di sempadan antara dua daerah, daerah Laruk Matang dan Selama dan juga daerah Manjung. Banjir yang termenung ini pernah berlaku pada tahun 2017 dan berlaku lagi ketika Pilihan Umum pada bulan November 2022. Seramai 85 keluarga terlibat dan melibatkan lebih 200 orang penduduk. Rumah mereka terbenam antara 14 hari hingga 20 hari tidak dapat pulang ke rumah. Rumah mereka terbenam, bahkan pencemaran air juga berlaku akibat daripada industri. Saya mencadangkan agar pihak JPS menyelenggara semua parit-parit secara tahunan, kerana saya dapati penyelenggaraan itu dilakukan dalam tempoh masa yang agak panjang. Maka sewajarnya penyelenggaraan tahunan ini perlu dilakukan supaya tidak berulang lagi banjir air termenung ini. Minta celahan, Trong. Ya, sila. Terima kasih, Timbalan Ketua. Setujukah, Trong, andai sebab saya dapat maklumat mengatakan bahawa rancangan tempatan banjir, sebab benda ini ada kaitan dengan kawasan Pengkalan Baru. Jadi kita nak penjelasan berkaitan dengan lembangan Sungai Beruas, satu projek yang ada kaitan dengan Terong. Jika projek ini dilaksanakan, insya-Allah banjir yang kita sama-sama hadapi itu akan selesai. Jadi saya nak minta penjelasan dari Esko berkaitan dengan projek lembangan Sungai Beruas. Yang kedua adalah berkaitan dengan jambatan ataupun pemetung yang bersaiz kecil yang sedia ada di kawasan Beruas di bawah seliaan JKR. Saya nak tahu adakah jambatan dan pemetung juga termasuk yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah banjir di lembangan Sungai Beruas, juga melibatkan Terong. Okay, terima kasih Pengkalan Baru. Saya harap persoalan itu dimasukkan dalam ucapan saya untuk dijawab oleh pihak kerajaan. Masalah yang ketiga adalah masalah jalan runtuh di antara Kampung Mata Merbau dan Kampung Kelubung. Jalan yang runtuh ini akibat daripada banjir yang berlaku baru-baru ini, yang mana dia menyebabkan terputus hubungan antara dua kampung. Dan laporan telah dibuat dan anggaran kos bajet telah dibuat oleh pejabat daerah Laruk Matang dan Selama, dan diharapkan supaya jambatan baru ini termasuk sebahagian bajet yang diutamakan di dalam bajet 2023, kerana ia menjadi laluan penting untuk anak-anak pergi sekolah. Mereka tak perlu melalui jalan besar, mereka melalui jalan kampung yang selamat. Bahkan laluan ini penting untuk keluar masuk hasil tanaman penduduk di sana. YB Trong, 2 minit lagi. Terima kasih. Yang keempat, Don Terong sangat sinonim dengan kegiatan perikanan dan terdapat banyak jeti-jeti yang melibatkan nelayan-nelayan di sana. Nelayan adalah salah satu kerjaya utama penduduk Terong. Ramai belia berminat untuk menjadi nelayan, tetapi mereka dihalang oleh modal yang tidak ada. Oleh demikian, saya mengesyorkan bagi menggalakkan belia menyertai bidang nelayan, saya menyarankan bantuan insentif perlu dibuat kepada mereka seperti bantuan enjin sangkut dan bot
melalui Jabatan Perikanan dan LKIM. Yang terakhir ialah antara masalah yang berlaku di Dontrong adalah haiwan rayau yang melibatkan kerbau serta lembu yang menyebabkan berlaku kemalangan bahkan kematian. Saya mencadangkan agar suatu penyeragaman undang-undang kecil di bawah PBT yang lebih tegas dibuat oleh kerajaan negeri supaya mengambil tindakan kepada penternak yang mengabaikan aspek keselamatan ini. Dan suatu insuran pampasan juga perlu diperkenalkan bagi membela nasib mangsa kemalangan akibat haiwan rayau ini. Dan saya juga mengesyorkan agar pihak TMB memasang lampu-lampu yang optimum di kawasan haiwan rayau ini terutama di waktu malam supaya ia mudah kelihatan dari jarak jauh. Dan saya juga mengesyorkan kepada pihak JKR supaya memasang papan tanda haiwan melintas agar pemandu sentiasa berhati-hati melalui jalan raya tersebut kerana terlalu sedikit papan tanda yang berkaitan dengan haiwan rayau ini. Timbalan yang saya akhiri ucapan perbahasan saya iaitu dengan serangkap pantun, ikan siakap di dalam baldi makan bersama burung punai. Jangan silap memangkah undi, janji manis tidak dapat ditunai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.